Sebab ada setengah orang menganggap pelik-pelik tu. Sepatut kenali lah ni. Ada khusus orang dia percuma. Tu bukan kubur. Tak kubur lagi lah. Dia letak gambar tu kenali di kedai runci. Apa tu? Untuk supaya laris perniagaan. Anak minta suruh buat. Tak usah buat. Dia kata memang jadi dia tu. Allah uji dia. Dia sebut nak orang tu dia letak percuma. Siap dengan frame comel. Tu jadi perkara-perkara gitu sebenarnya destinasi dia telah orang panggil hujur jatuh dia tu, kesan dia tu, implikasi dia tu bukan kecil, besar. Gapo dia? Syirik kepada Allah. Dia boleh pergi situ. Nauzubillah min zalik. Dan kita kena ingat bila perkara ni disentuh oleh ulama setiap masa, setiap zaman, ada sama daripada dulu lagi, zaman Nabi dulu. Kan kita bincang dah sebelum 5 hari sebagai Nabi nak meninggal dunia kan. Nabi sebut beringat tentang kubur, la taj'alu qabri masajida la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Hadis-hadis tu kan kita bincang dah sebelum. Tu 5 hari sebelum Nabi nak meninggal dunia, Nabi sebut. Maknanya pentinglah. Sebab apa? Sebab zaman dulu Yahudi dulu pun memang gitu dah. Mana perangai ni kesesatan yang berkait dengan hulu di perkuburan ini adalah merupakan amalan warisan puak-puak sesat. Kena berhati-hati. Yang kedua, hulu terhadap kubur termasuk dosa besar. Dan dosa besar yang paling besarnya syirik lah. Okey, boleh. Silakan. Kalau atas jenazah, memang betul dilarang kau untuk ada ulama lagi. Bagiannya setakat anak faham lah. Sebenarnya larangnya tu dia berkait takut tak boleh kawal perasaan tu ya. Zaman kita pun ada tak boleh kawal. Misalnya ada berlaku suami dia aksiden. Ni anak tengok sendiri. Anak pun ada dalam majlis tu. Suami dia aksiden ni teruklah cedera, mati situ selalu. Parah. Sehingga kita tengok jenazah pun dia jadi lepek, kepik kepala, celah itu. Teruklah memang anak tengok cedera parah lah. Jadi bila dia buka ni mana kikih lagu ni kan dia siap di hospital lalu dengan kafe ada sebagainya. Buat klik tu buka nak tengok. Buka ya. Tak lain tak buka dia putus habis ni. Sambung ni tangan. Tengok tu dia tepik pun kejut anak. Anak kata tak boleh lagi kubur ni. Kikih lagu tu. Kikih lagu tu. Tak boleh lagi ni. Reboh tu bang. Dia macam tak khabar. Anak kata tak boleh ni. Akhir sekali beberapa orang ahli keluarga dia pujuk dan dia tidak benar. Anda kata tak boleh. Kalau setara ni dah duduk di rumah ni, kalau pergi kubur ni macam-macam, dia macam tak boleh nak kawal. Dia bukan buat dengan sengaja tu. Dia tak boleh nak kawal keadaan dia. Anda pun sedih. Anda tengok mata anda sedih. Hak lagu tu bagi anda. Kalau dalam keadaan boleh kawal, dia pun boleh terima, dia pun redha, tu tak apa, boleh pergi, tidak ada masalah. Jadi ada pendapat ulama kata tak boleh pergi pun ada. Tak boleh pergi secara mutlak ada, tapi bagaimana pendapat tu tidak sesuai lah. Yusuf Qadawi kata boleh, tapi tadilah dah kalau duduk di rumah lagu tu dah Subhanallah sebut sana. Bukan isu dia buat dia memang tak buat, jadi kesal dia. Moga dia tak bekerja, anak aman. Anak masa tu kecil-kecil lagi, semua sekolah lagi. Kesal dia. Akhir sekali terpaksa jual kuih lepas tu. Tapi 3 bulan 4 bulan juga dia boleh bertahan dengan duit derma. Tapi kebajikan masyarakat support lah dia tu. Tapi kok mana pun tak cukup lah. Mujur rumah tidak menyewa, duduk dalam kalangan ahli keluarga. Tapi selama mana nak menatu keluarga sendiri pun kampung juga. Jadi benda gitu kita kena mikir. Jadi hal lagu tu anda nasihat, anda kata tak saki. Alhamdulillah mujur dia dengar, dia nak pergi. Dia khabar di itu suami dia tu. Tu alhamdulillah bila keluarga dia puja tu maksudnya. Hak kita jahiliah tu jahiliah zaman kita ni pun ada jenis tak boleh kawal. Mati pun dalam keadaan gitu kan. Jadi tak nak kawal perasaan. Hak lagu tu memang tak boleh. Lepas tu kalau pergi kubur dia ada peraturan dia tu. Pergi pula timur fitnah. Biasa timur fitnah ni hak tidak berpakaian dengan kan tidak tutup aurat. Tu memang tak boleh lah. Takut jadi fitnah. Tak boleh. Sebab kubur ni dia tempat ingat pada mati. Tak boleh. Yang ketiga,
Tidak boleh bagi wanita sering-sering berziarah kubur. Adapun bila tidak sering atau tidak banyak melakukannya, maka tidak termasuk larangan ni. Jadi hak ni pandangan ni takut jadi benda tak molek lah. Sebab tu bagi anda kalau nak pergi betul, jangan sampai perekat menimbulkan fitnah. Syaitan boleh ganggu. Dia pergi dengan ibu bapa dia tak ada masalah pun. Nak pergi ziarah mak dia, anak tina belakang, nak pergi dengan pak dia, tak ada masalah, boleh pergi. Sekiranya dia pergi tu hilang, boleh melepaskan rindu kepada ibu tu, dan dia doa keampunan dan kebaikan pada ibu. Mana pergi tu ikut sunnah. Kena tahulah. Supaya kita nak semaya, kena tahu tentang semaya. Nak nikah, kena tahu tentang hukum perkahwinan. Hak ni pun gitulah, nak pergi kubur biar boleh pahala, kena tahu hukum yang berkait dengan adab ziarah kubur. Supaya kita pergi ziarah orang sakit lah, tak tahu adab, tak boleh pahala. Orang kafir pergi ziarah orang sakit. Jadi kita orang Islam supaya boleh pahala, supaya kita makan lah, jadi boleh pahala. Apa jadi boleh pahala? Bukan kerana makan tu, kerana ikut sunnah, ikut adab makan. Begitulah juga apa saja yang kita buat pun, kalau kita boleh ikut sunnah Nabi, dia jadi boleh pahala. Kena tahu tu. Jadi hak kita nak bincang ni lebih lagi daripada bab fadilah. Hak ni bab ancaman syirik, besar lagi lah. Yang keempat, haram. Mana duduk hias kubur dengan lampu-lampu dan sebagainya, tak boleh perbuatan. Nampak doa serupa dengan orang tidak Islam tu, dengan pokok ajaran salah. Kerana hal itu merupakan sebab kubur jadi tempat tumpuan, akhir sekali jadi tempat ibadat. Niat pula kita pergi nak berzikir situ. Mari pula satu akidah bahawa hak kita baca kita boleh transfer pahala, macam-macam pula akidah. Tu akidah tu, keyakinan tu. Tu tak boleh begitu, bahaya ni nak. Dan kita kena ingat satu perkara lagi, bacalah dalam kitab mana pun kalau khusus perbezaan dengan ajaran salah, satu ajaran salah berlaku, dia tidak akan mati di situ. Ajaran salah dia bergerak, dia akan naik satu tahap. Dia boleh berkembang, tak boleh. Sebab tu tak boleh biar, dia kena mati selalu. Ni duk biar duk lek agak hadrat. Nak hari majlis haus sikit lagi, tengok tak percaya. Atas pucuknya pun buat sikit lagi. Kalau lek, yang itu memang bagi lagu. Dia buat pelik-pelik. Mari buat ni dah majlis maulid. Itu konturah pula hari ni. Apalah. Tak benda tak ada. Teruk sungguh hang tengok belum. Biar. Kalau biarlah tu macam-macam boleh berlaku. Gak kawan tu tak tahu mana ada, tak ada riwayat pun tu. Hatu lama kata cerita ya. Cerita tu. Tarik dalam internet tu bila lalu. Ulama kata dah maudhu' tu. Nah. Ana pun heran. Benda tu terang mana ulama sebut. Kita nasihat kepada kerajaan negeri Kelantan menilai agama kena bertindak, kalau tidak berdosa besar dunia akhirat. Kalau biar benda ni berlaku. Patut pergi punya khabar duk tu tak ada tauliah tu. Bola panggil hari jemaahnya, panggil hari lain pula. Jadi benda-benda gini hadirat kena berhati-hati. Nanya kita masyarakat tahu ke dia? Dia tengok orang buat patu tak ada pun siapa lari tok peti pun tak kata apa. Jadi bimbang kita sebut ni setengah-setengah sebut setara tu tak boleh dah tu. Padahal ni agama kita ni. Kita bincang tentang agama kita, bukan masalah peribadi ni. Besar-besar pula tu buat dia punya tu. Na'udzubillah lah. Berkaitan dengan apa ni pasal lampu. Duk menerangi kawasan kubur tu dengan lampu. Dia bukan kata tak boleh. Baik kita kata pasal tu kerana nak proses perkebunan. Hal tu tak ada masalah. Orang tak bertikah tu misalnya nak tanam waktu malam, kena pasal lampu. Hal tu tidak jadi masalah. Lepas tu buh lampu tepi kubur, kadang-kadang tepi kubur tak ada jalan. Ni maksud tak boleh. Ni kubur tu sendiri dengan maksud kepentingan untuk pergi berzikir di situ. Bahkan bubuh lampu kubur ni sebab kadang-kadang ziarah kubur boleh. Nabi pergi ziarah kubur waktu malam. Dia bukan isu tu kita bincang ni. Isunya beribadat di kubur. Isu tu. Dan maksud pasal lampu tu, hak disebut pasal lampu tadi tu, hak Nabi sebut dalam hadis ni, hak Allah laknat ni, Rasulullah laknat ni, mereka letak suruj
pelita, lampu kalau lah ni. Hak tu dengan maksud nak mengimarah ke kubur supaya imarah masjid. Kan ada pasal lampu. Tu tak boleh. Tengoklah dalam internet tu tak nampak bunga penuh serupa dengan Hindu. Penuh dengan bunga serupa dengan Kristian. Daripada latar, kapet, atas tu bunga lagi, jelo pak ke bawah. Comel lah nampak. Ada setengah tu dia tanam bunga hidup, dia pergi gunting semua, dia pergi jiruh, guna jiruh hak tu. Apa guna wireless tu. Guna bateri cah tu. Alat jiruh dia. Comel lah tengok dalam internet tu dah. Tu macam-macam tidak. Dia itulah kata, patut comel kubur seperti bunga. Perkara tu bahayalah, bahaya kan. Baik, seterusnya kandungan bab ini. Mana bab yang ke-21 daripada sebab dia ringkas saja bab ni, muka surat 2 daripada awal dia bincang apa dia kesimpulan kita dah bincang daripada awal bab 21 ni, sini dia buat kesimpulan lah. Sebagai nak supaya kita boleh ingat balik hak kita duk bincang tu dalam bentuk poin-poin tu. Yang pertama, dalam bab ini dia ada tafsiran berkenaan dengan berhala. Maksud berhala hak kita bincang sebelum ini iaitu menjadikan maksud menjadikan berhala adalah jadi menjadikan berhala dia merujuk pada sikap ataupun perbuatan melampau terhadap sesuatu. Misalnya kubur, siapa perekat melampau, dia jadi macam berhala tu kubur tu. Sebab dalam kubur tu ada orang yang dia anggap wali tu. Pergi suruh dia akad doa. Kita tidak direct pada Allah dah, tapi minta dia berdoa. Kita minta dia bawa doa kita pada masa dia ayat gitu Allah dengar tu. Wahai Syekh yang mulia gini-gini, dia sebutlah dia akan puji dulu, dia panggil sebut al-jah, sebut kedudukan dia. Kalau kita baca dalam kitab dia sebut jah wali tu, sebut kedudukan wali gini. Saya ni ada masalah gini. Dia pergi mengadu pula. Merintih, bermunajat. Saya ada masalah, tolonglah bawa doa saya kepada Allah SWT. Tu dia panggil tawassul. Tu bahaya tu. Di sebalik perbuatan tu dia ada satu keyakinan bahawa kalau wali bawa, kemungkinan besar Tuhan keterima. Sebab wali ni ada kedudukan. Maknanya dia pada akidah dia wali boleh mempengaruhi Allah. Hak tu Syah Ismail Syahid kata syirik tak boleh. Memang tak boleh. Direct dengan Allah. Kalau nak kira baca semua kena wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Habis ingat pakai tu jadi ingat tiba-tiba pergi duduk pergi semua itu ke wali dulu, tidak direct dengan Allah. Sedangkan ayat tu direct tu. Jadi bagi anda kalau nak baca tu kena hura tu, kena peluahkan maksud ayat itu. Ni bahaya ni, memang sangat bahaya. Jadi maknanya tafsir berhala ni kalau kita tengok di sini, Nabi tidak sembah gis, Nabi tidak sebut gis sembah. Kalau kita perhati daripada awal, salah satu maksud menjadikan kubur sebagai berhala adalah pergi melakukan ibadat di situ. Itu maksudnya. Itu tafsiran dia. Yang kedua, tafsiran tentang ibadah. Mana pergi mempersembahkan nazar, pergi berzikir, pergi minta hajat dan sebagainya. Hak tu dalam kategori ibadat. Dibuat di masjid. Dibuat di kubur. Hak ni sepatut kena buat di masjid. Dibuat di kubur. Tu tak boleh. Makna kalau hak kita buat di masjid, bawa pergi kubur, itulah maksud menjadikan kubur sebagai masjid. Nabi kata la taj'alu qabri masajidah. La'anallahu al-yahud wan nasara kan? Yaj'alu kubur anbiya'i masajidah. Dia buat kubur sebuah masjid. Kalau masjid lagu mana kita buat? Nak pergi masjid kan, masuk kan ambil wuduk. Kan orang ambil wuduk kan pergi kubur. Kalau di Indonesia tu ada signboard dah di kubur tu, tak boleh pergi perempuan haid. Kalau hak ni pun kena pergi dalam keadaan bertaharah. Kubur tu bukan masjid. Dia buat sebuah masjid. Perempuan haid tak boleh masuk sebuah masjid. Dia kubur tu kenali tu ada dulu, tapi dah seminggu ya. Masa tu muka almarhum Ustaz Al-Khari ada lagi berkali dia buat. Sebab anak report dia. Royak haju report tu. Kita haju report tu nak. Royak Ustaz Al-Khari. Kejut anak lalu dia tulis perempuan haid tak boleh masuk. Di kubur tu kenali. Tapi tak ada dah. Lepas tu tak ada. Tak tahulah pula lepas ni lagu mana. Benar-benar gitu bahaya tu dah. Itu maksud buat kubur
layan kubur, uruh kubur seperti uruh masjid. Sedangkan kalau istilah dalam Quran, dalam hadis lah khususnya, Nabi sebut terang kubur ni ziarah. Kubur ni ziarah. Masjid ni pergi untuk ibadat, bukan ziarah. Orang tak panggil ziarah masjid. Baik, seterusnya yang ketiga, Rasulullah SAW dengan doanya tersebut, doa laknat tadi, la'ana Rasulullah zairatil kubur, perempuan ziarah kubur, perempuan lagu dalam konteks tadilah anda sebut tadi. Jadi Rasulullah dengan doa laknat tersebut, ia bermaksud memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dihindarkan dari sesuatu yang dikhawatirkan terjadi pada umatnya sebagaimana terjadi pada umat-umat sebelum, iaitu sikap berlebihan terhadap kubur beliau yang pada akhirnya akan menjadikan seperti berhala ini semua. Sebabnya bukan tak ada pengalaman Nabi Isa tu. Siapa anggap Tuhan? Kalau Nabi-Nabi sebelum tu, dia anggap wali. Jadi ke kubur supaya masjid terus dengan bangunan. Tu. Dengan ada bangunan comel. Ada orang jaga khusus. Tu tali. Jadi sikap berlebihan terhadap kubur beliau, ni bimbangnya bahaya. Kalau wali-wali biasa, orang biasa dia pun tahu tu bahaya. Kalau kubur Nabi didedahkan, diberi kepada orang nak ziarah sebebas-bebasnya, tidak tutup sekolah ni, agak-agak jadi lagu mana. Tok guru kita kata lepas kali nak hari setiap saat 5 minit sekali pergi khabar ni. Pergi khabar, tahu khabar kau gedakak gitu. Kalau benar dah kubur wali dia buat gitu. Tengok dalam YouTube di Indonesia tu, gitu kubur wali tu guru dia, syekh dia. Na'udzubillah min zalik. Yang keempat, di sini ana ada catat mana hadis ni ada ulama sebutlah. Dia kata wajib, berdasar pada ni wajib dijadikan peringatan tegas pihak kerajaan lah khususnya, memberi peringatan tegas kepada masyarakat supaya tidak melakukan. Dah ni mesti dibuat dengan tegas sehingga dihukum lah. Kalau ada orang jaga, patut jaga. Kubur-kubur wali tu, hak pernah orang pergi buat, kena ada orang jaga, takutnya pergi. Ataupun pagar kau buat sepuluh pagar, kita kata di zoo tu buat pagar tak boleh masuk, kena buat, dia tak boleh lek gitu, bahaya. Sebab apa tugas kerajaan? Jaga akidah rakyat itu. Jelas disebut. Yang keempat, dalam doa itu Nabi SAW menyebutkan pula perbuatan menjadikan kubur para nabi sebagai tempat ibadat. Jadi akan dilaknat juga. Yang kelima, Allah Subhanahu Wa Taala sangat murka terhadap orang-orang yang menjadikan kubur para nabi dan orang soleh sebagai tempat ibadat. Mana dia pergi itu tempat kita untuk berdoa. Doa apa? Kita doa kepada Allah gigi. Dia gini kita pergi ke kubur ni atas dasar untuk ziarah. Maqasid daripada ziarah kubur ni adalah untuk ingat pada mati. Baik, semasa kita pergi, apa yang kita perlu buat? Kita kena berdoa dua perkara, doa kebaikan dan doa keampunan. Tu yang sebenarnya ada dalam hadis. Lepas tu hak hadis lain tak boleh kotorkan kubur, hak tu disiplin lain pula. Tak boleh duduk atas kubur, lebih baik duduk atas bara api. Tu takut duduk atas kubur, meredal tu orang beriman, kena hormat. Sebab tu ada setengah kata maulid tak pakai selipar. Ya, satu perbincangan lain tu lah. Satu perbincangan lain pula. Gitu kena ingat. Jadi bila sebut kubur mula-mula sekali ziarah. Apa ziarah? Apa tujuan dia? Ingat pada mati. Bila kita pergi, apa dia kena buat? Doa keampunan dan kebaikan. Lepas tu apa dia disiplin yang kita kena patuh? Jangan kotorkan kubur itu. Jangan duduk atas kubur tu. Kalau lenguh duduk di tanah kubur tak apa, jangan duduk atas kubur tu sendiri. Boleh faham lah tu maksudnya. Gitu. Baik, seterusnya yang keenam di antara permasalahan yang sangat penting dalam bab yang ke-21 ini ialah pengetahuan, mana kita tahu tentang sejarah, tentang asal usul disembahnya berhala-berhala besar di Mekah, Lat, Uzza, Manat dan sebagainya.
hak menjadi sembahan, apa kaitan dia? Kenapa sejarah? Sebab gambar lah. Gambar kalau dari segi fiqh, dia hanya bahas dari sudut apa hukum dia. Ada kata haram, ada kata halal. Ada kata halal tu berkait pula kalau sekiranya gambar tu gambar ulama boleh mengingat kepada ulama gini-gini, boleh setengah kata tak boleh. Apa? Sebab itu adalah budaya orang kafir. Budaya orang kafir dia tak bicara dalam fiqh tu. Dan ajaran-ajaran yang bersifat menyembah patung ni, dia bermula dengan gambar. Tu sejarah. Jadi maknanya gambar ni dia bawa ke arah mana? Sebab itulah jangan kita tengok fiqh saja. Tak, kalau nak guna fiqh pun sudah ada dah hukum haram. Tapi kita kata khilaf lah. Kalau pergi ke fiqh macam-macam lah. Supaya ni lah kita kata berzikir Allah duk bahas dari segi kaedah fiqh. Dah Nabi buat ke tak? Hadirat, kalau kita nak tahu, nak bicara hak ni, apakah hukum dia ni qat'i? Nak bahas tu. Bukan semua agama kita nak bincang lagu tu. Nabi buat ke tak? Nabi buat hak tu kat sunnah. Hak tu sahabat dulu tak erti pun usul fiqh. Masuk surga belaka. Dijamin pula tu. Bukan sekadar masuk surga. Jadi gapo dia tu orang panggil unsur utama yang melayakkan sahabat dijamin oleh Rasulullah ikut Nabi. Dia tak tahu. Ni guna kaedah-kaedah usul fiqh gapo untuk tahu. Tak betul. Nak ayat biar jadi boleh tu, biar jadi boleh. Sebab tu bagi ana tak kira lah dalam bab gapo pun. Kalau hak berkait jelas amalan Nabi gini, kita kena guna hak tu. Kecuali dalam hal tertentu kena ada juga usul fiqh ni memang untuk memahami fiqh, memahami itu memang kena ada, tapi kena tengoklah setengah-setengah sunnah Nabi hak jelas Nabi buat tu tak boleh. Misalnya dalam bab ni, duk bahas lagi. Duk bahas lagi tentang apa ni kita istighasah, duk bahas dari segi bahasa, dari segi tu. Nabi buat lagu mana? Nabi pergi kubur, Nabi buat lagu mana? Sahabat pergi kubur, sahabat buat lagu mana? Hak tu. Hak pentingnya. Hak mana orang-orang tak erti usul fiqh pun dia faham tu. Jangan faham tu. Kalau tidak kan, sebab tu bagi anda sebut sama dah. Dia bukan isu kita nak kata perbuatan ni kafir, perbuatan ni sesat sehingga kita tak boleh jadikan imam dia. Itu perkara hak kedua. Hak tu memang perlu kaedah lah. Perlu kaedah usul fiqh, perlu bahas tentang usul. Kenapa? Hak tu kerja siapa dia? Kerja alim ulama. Hak nak amalnya lagu mana? Hak nak amal hak Nabi lagu mana? Tak semestinya bila kata perbuatan itu tidak jadi kafir, perbuatan itu masih dari kalangan haruh, kita boleh buat. Tak mesti. Sebab apa Nabi tak buat? Hak tu hak pentingnya. Jadi kalau gitu sesuatu yang Nabi tak buat, bahkan Nabi lari ni jadi boleh bila kita guna kaedah cara tidak berdisiplin tu, tak bagaimana tak disapa tak tu. Tak boleh. Tak boleh. Supaya ni lah kita kata isu hak timbul masa ni anak nak sebut saja biar kita faham. Sebab anda tengok dalam internet dia ada telajak ni. Boleh lagi hak ni, boleh lagi. Apa ni? Misalnya berzikir Allah, sebab Allah sebut lagi, ingatlah kepada Allah. Ingatlah kepada Allah. Zikrullah. Banyaklah ayat Quran sebut ingatlah kepada Allah banyak-banyak. Zikrullah apa ni? Wa zikurullaha katsira. Ingatlah Allah banyak. Allah tu. Ya, apa jadilah tu mula. Tokek Allah kata wa zikru subhanallah banyak-banyak. Gitu. Baik, mudah ya, simple ya kamu. Bila dalam Quran Allah sebut ingatlah kepada Allah banyak-banyak, baik. Itu arah Quran. Quran ini turun pada Nabi. Jadi bila turun ayat ni, bagaimana Nabi praktik ayat ni? Ada ke tak Nabi lepas tu Nabi berzikir Allah? Allah tak ada. Tapi Nabi berzikir subhanallah dan dia suruh kita. Mana hak tu lah tafsir kepada ayat tu. Mudah ya agama ni. Lepas tu kalau kita tanya marah, jadi hak kata Allah ni buat mana? Buat sahabat tu dia. Tu dia marah. Dia kata nak ini halah kita tu. Ngomong lah bawa waktunya. Jadi maknanya hadirat bahaya cara bawa agama ni kalau nak takwil. Sebab tu dia rosak Yahudi Nasrani kerana takwil nas. Ya dalam Quran pun sebutkan mereka banyak takwil ajaran Nabi. Bila takwil ni macam-macam lah. Dan Nabi buat gini. Tiba-tiba nak takwil biar jadi boleh buat gini. Rosak agama lagu tu.
Sebab tu kalau buat kita ni duduk dengar semua Maulana ngajarkan, Maulana tekan mana? Nabi buat lagu mana? Nabi buat lagu mana? Hak tu sebenarnya. Baru orang panggil ahli sunnah, nak sangat nama ahli sunnah tu. Nah. Yang ketujuh ni, berhala ini asal usulnya merupakan kubur orang soleh yang diperlakukan secara berlebihan dengan sentiasa dikunjungi oleh mereka. Asalnya pergi ziarah tetapi tak ikut peraturan. Jadi gini lah. Apa yang orang pergi ziarah kubur? Kadang-kadang sebab kubur Imam Bukhari, ana pun kadang-kadang duk tengok dalam internet kubur dia Allah. Kalau ada kemampuan keuangan puasa nak pergi. Apa tu? Yalah kita duk baca kitab dia, duk ngaji kitab dia, kalau boleh pergi ziarah. Kita pergi jauh pun ziarah pun dengan maksud untuk ziarah ya. Dan kita jaga adab di seperti Nabi ajar. Tak rosak kita. Boleh pahala kita. Betul lah kita doa kebaikan pada Imam Bukhari sini pun boleh. Ziarah tu dia ada kesalahan pula. Sebab tu ulama kata ziarah kubur ulama ni kesal dia kepada dia. Kau ingat kau mati tu kubur mana-mana pun ingat mati. Dalam kitab Syafi'i kubur kafir pun boleh ingat mati. Boleh juga kelebihan tu. Untuk ingat mati. Tetapi satu lagi kalau kubur ulama ni dia ada nilai motivasi tu. Dia ingat sejarah dia, semakin semangat nak mengajar dia. Itu tujuan sekadar. Tetapi tetap dia kena jaga. Ana sebut ni gini. Sebab ada tokoh di Kelantan ni, bila timbul isu pergi buat sambut tahun di kubur Tok Kenali tu, pergi ramai-ramai penuh kubur berzikir, berselawat ke apa. Dia kata itu boleh bawa tak boleh. Molek lah. Pergi supaya orang menghayati perjuangan Tok Kenali. Lemuh tu ni. Tak ada masalah pergi tu, tapi kena jaga adab ziarah kubur tu, kena jaga tu. Awak pergi ramai penuh pergi seluruh Malaysia, kita kata kita arah jangan duduk, kena pastikan tergantung, tak ada seorang abuk, kena mai kubur tu, tak apa bagian pergi, tapi kena jaga pergi tu kepada dia, doa keampunan dan kebaikan kepada Tok Kenali. Lepas tu ingat gitu ziarah Nabi aja. Dia kok mana pun kalau ikut sunnah ziarah kubur tak ada jadi masalah. Masalah hak ginya duduk ngatik, duduk zikir, duduk baca Quran, duduk selawat, berqasidah. Ana tengok dah lah. Dan orang ambil gambar tu ayat kanan dia pergi kanan. Orang tepi kubur nak tidur tak boleh kuat berzikir. Dah boleh cacat terakak kaki dua-dua berzikir. Tak muat kawasan kubur dia duduk luar terakak. Ho bunyi. Mula-mula bunyi Allah tu. Allah. Dia sebut tu tadi. Ulama kita duk kritik hak tu ya. Tetapi orang-orang yang suka menimbulkan fitnah, dia kata tengok pokok Wahabi ni kata tak benar orang ziarah kubur. Ziarah jenis nampak lagu tu orang tak ui. Kalau pergi molek-molek sebab ulama kita pergi. Tak apa tu. Anak dara anak cerita ramai nak pelajar Malaysia. Musim peperasa agak pergi kubur Imam Syafi'i nak ambil berkat kerana nak puasa. Tu anak dara anak doa. Kata kak jangan pergi. Orang kata kita tak pergi kata. Lepas tu dia kata dia pergi juga lepas tu. Dia pergi nak tengok lah. Dia pergi nak tengok saja sudah. Dah. Lepas tu kita tak benar dia pergi dah nasihat ke dia. Tapi saya dia pergi lah. Pergi kubur tu kerana nak puasa. Bahaya tu. Masa dia kecil dia ingat dah masa dia nak puasa pun dia kata ayah dia pergi jumpa Tok Bomo, pergi suruh Tok Bomo japi pensel ke beli ayat Quran di pensel dia. Masa kecil mak ayah dia ajar gitu dah. Masa dia besar dia boleh buat diri dah lah. Benda-benda lagu tu lah hati-hati dalam agama kita yang kita kena didik tarbiyah masyarakat ni. Kalau tidak ia jadi kesan dia bahaya lah. Cuba tengok Allat ini salah satu nama berhala besar yang berada di sekitar Masjid Allat, Uzza, Manak dan sebagainya. Adalah nama orang yang dikuburkan tersebut. Itulah nama orang yang duduk dalam kubur tu. Dia ni orang soleh. Yang pada mulanya dia ni Lat ni adalah orang yang duduk adun tepung, capur bahal-bahal, orang panggil buat koleh lah kalau bahasa kita. Dia nak bertabarruk, dia nak sedekah, dia nak buat khairat, dia nak buat kebajikan dengan dia bui makanan percuma pada jemaah haji. Gapo dia bui dalam bentuk tepung. Asasnya gandum, dia capur mungkin biji kurma, dia cicih halus, dia capur sikit daging, macam koleh dia buat. Atau dia bakar, dia bui. Maknanya orang buat haji ni kalau mari tak ada duit pun boleh guna makanan percuma yang dia sediakan untuk. Hak ni bila dia mati orang ingatlah kebaikan dia. Sebab tu dikatakan orang soleh. Dia bukan orang alim, dia orang soleh.
Bila dia mati, orang teringat ke dia. Kalau kita tengok, kalau kita ambil dalam konteks biasa, mula-mula letak gambar ni lah, cerita kepada generasi kemudiannya. Akhir sekali letak bunga, sakut bunga sepah Hindu. Akhir sekali buat patung. Di sepah Mahatma Gandhi lah ni. Kalau baca sejarah Mahatma Gandhi, internet ada baca. Bagaimana kesesatan punca Mahatma Gandhi ni. Mula-mula ni gambar ya, bunga Hindu ya. Lepas tu letak gambar, letak bunga. Lepas tu mari generasi kemudian tak puas hati lagi. Semua pun lagu tu lah. Generasi yang jauh ni, dia jadi lebih kagum terhadap tokoh tu. Semakin jauh generasi, makin timbullah perasaan yang lebih daripada hak zaman tu. Akhir sekali dia anggap sebagai dewa masyarakat India. Akhir sekali disembah. Buat patung siap daripada ujung rambut sampai kaki tu, lengkap seorang manusia. Tu cerita dia. Hak ni masa ada ngaji kita Risalah Tauhid tu, tunggu kita sebut lah, Maulana sebut. Tu asalnya Maulana kata nak boleh sembah Mahatma Gandhi. Tu asal dia. Nak ayatnya itulah sejarah. Hak ni pun gitulah juga. Oleh kerana dia orang baik ni kalau melampau jadi lagu ni. Orang puja dia kalau melampau. Sebab tu Islam sekat awal-awal lagi, sebab perkara ni sudah terbukti manusia jadi sesat. Sebab tu dia ada satu sukatan khusus dalam agama kita sebagai orang panggil punca kesesatan. Dalam sukatan pengajian tauhid, jangan buat hal ni. Kalau buat hal ni jadi gini. Hal ni bukan teori, praktikal, sudah terbukti dalam nas wahyu sebut. Masyarakat dulu, orang panggil masyarakat zaman Bani Israel. Padahal apa buat dia tu nabi-nabi saja tu mimpi dia. Yang kesembilan, Rasulullah SAW melaknat wanita yang sering ziarah kubur. Jadi larangan berkaitan dengan amalan jahiliah, dan ini berbentuk semasa. Sepuhana sebut sanilah. Yang ke-10, Baginda SAW juga melaknat orang-orang yang memberikan penerangan, mana duduk pasal lapu di kubur tu dengan maksud untuk memuliakan kubur, dengan maksud untuk mengimarah kubur, supaya mudah orang pergi ziarah, pergi beribadat, baca Quran tengah malam. Tu tak boleh. Tu. Lepas tu tempat kita ni kubur mana ada lagu ni? Tak tahulah anda pun tak tahu juga. Mungkin setengah-setengah kita tahu. Baik, kita terus pergi pada bab yang ke-22. Habislah bab tu. Okey, ada persoalan tak sebelum kita masuk? Sebab bab yang kedua ni tindakan Rasulullah dalam melindungi tauhid dan menuntut setiap jalan menuju syirik. Mana setiap jalan yang boleh Nabi tutup kemah-keming, tak buka sikit apa tu. Ada bincang tu pula. Okey. Ada persoalan tak sebelum kita masuk pada bab yang ke-22? Okey, tak apalah kalau ada boleh tanyalah. Okey, sekarang ni kita masuk bab yang ke-22. Tindakan Rasulullah SAW dalam proses nak tahqiqut tauhid. Nak pastikan tauhid itu benar-benar murni, dan Nabi menutup setiap lorong, setiap pintu, setiap lubang yang boleh membawa kepada syirik. Nabi tutup kemah-kemah. Hak ni tak boleh kompromi ni. Tak boleh ada ruang. Sesiapa sahaja yang memperhatikan dalil-dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah dalam permasalahan ini, kita nak bincang ni, maka dia akan menemui banyak dalil yang mengajak hamba untuk melaksanakan segala hal yang dapat mengukuhkan dan menguatkan tauhid, yang boleh menyuburkan tauhid dan memberi orang panggil siraman makanan kepada tauhid, biar tauhid tu jadi gagah perkasa. Kayak istilah macam membumi ke tauhid tu. Rupanya dia ke bumi tauhid. Cuba kita tengok yang pertama. Ni semua ni dalam keadaan nak tahqiq tauhid ni. Kembali bertaubat kepada Allah. Kadang-kadang kita tak terfikir pun, tak terasa pun, tak pernah terlintas pun, tak buat pun perkara syirik, tetap kena memperbaharui tauhid. Duduk sekejap, la ilaha illallah. Nabi sebutkan jaddidu kalimat la ilaha illallah. Kamu kena sentiasa sebut, biar sentiasa baharu kalimah tauhid dalam hidup kamu. Kita berjalan la ilaha illallah, bawa kata la ilaha, selain pada kita sebut doa-doa Nabi aja, kena ada semua tu. Sebab tu ke asal kalimah tauhid tu asal. Kena ada. Yang kedua, membatasi ketergantungan hati hanya kepada Allah, berharap dan takut. Inilah yang disebut sebagai Allahus Samad itu. Kita letak
Hati kita hanya bergantung pada Allah, berharap pada dan takut pada Allah. Hak bergantung kepada orang lain, berharap kepada lain, takut pada hak tu majazi. Misalnya kita dah harap mak kita lah yang bantu kita, hak tu tak tidak jadi kafir tu. Harap tu dalam hal-hal yang dia boleh buat, hak biasa. Orang tak kecek, orang tahulah hak ni bergantung dalam perkara-perkara yang manusia di luar bidang kuasa manusia. Harap ke manusia juga, hak tu tak boleh. Orang sebab tu dalam agama kita dia ada ke hak manusia, hak Allah. Gapo dia batas hak manusia. Orang panggil bidang kuasa manusia. Hak tu kita boleh minta tolong. Tapi dalam bidang kuasa Allah, hak Allah, perkara yang Allah saja boleh buat di luar daripada kemampuan manusia, hak tu tak boleh kita gantung kepada manusia. Harap kepada manusia, takut pada manusia boleh, tapi takut dalam batas yang macam mana? Takut cikgu marah. Budak ni takut benar kau guru di sebelah. Oh kafir budak tu dia kata dak. Oh dah tu berat kalau lagu tu. No. Saya tak takut sekali Abu Khayyah. Anak dia umur 7 tahun kata. Sebab cikgu kata takut Khayyah jadi kafir. Lepas tu kena takut pada Allah. Tak logik lah benda sebab tu orang tak bincang begitu. Bila kata takut pada takut ialah ke mana? Takut kepada Allah ni sehingga kita mendekat ke diri pada Allah. Dia beginilah mudah ni, kalau dari sini dia tidak sebut secara itu. Takut kepada Allah ni apa maksud? Takut kepada Allah ni maknanya kita kena buat semua Tuhan suruh. Tinggal semua Tuhan larang. Sebab tu setengah ulama kata takut kepada Allah ni kita akan berusaha supaya kita dapat dekat dengan sedekat-dekatnya kepada Allah. Takut kepada harimau kita akan lari sejauh-jauh. Itu beza dia. Jadi mana takut kepada Allah ni ada satu istilah yang boleh mendorong hati manusia untuk beribadat dengan semaksimal mungkin dengan cara yang betul niat dan kaifiat itu. Tu maksud dia. Baik. Berharap kepada Allah begitu juga. Hak ni dia satu perbincangan khusus lah sebenarnya. Cuma di sini dia bagi ni dia panggil bara'atul istihlal lah dia panggil ni. Benda dia sebut ni hak ni lah kita akan bincang selepas ni. Tu dia panggil bara'atul. Sebut dulu pembayar dia tu. Nah, yang ketiga, kuatnya kemahuan untuk mengharapkan kurniaan dan kebaikan Allah Ta'ala serta berusaha untuk mencapai hal tersebut. Hak ni yang kita bincang ni. Sebab itulah orang panggil apa? Kita kata kunci dia. Bagaimana kita nak tahqiq tauhid, kita nak memperkukuhkan tauhid, tak ada khilaf di kalangan ulama. Memperkuatkan amalan sunnah dalam kehidupan, memperbuat semaksimal mungkin. Apa saja kita buat ikut sunnah, lagu mana Nabi buat. Itulah yang memperkukuhkan akidah tauhid. Dan syaitan, insya-Allah syaitan tidak boleh ganggu kita. Kalau setiap perkara kita nak buat, kita mengambil kira sunnah Nabi bagaimana di sini. Tu syaitan tak boleh ganggu kita. Setengah orang tu benci. Dia panggil anak kuliah. Dia pesan. Kata Ustaz Ding, minta maaf lah Ustaz Ding, Ustaz dia jangan sebut. Kalau boleh tak usah sebutlah perkataan sunnah tu. Dia pesan gitu kan. Supaya para perdana lah. Sebelum masuk TV tu kan, dia buat perjumpaan. Ni tiga perkara ke kita anak ada juga tu. Masa teman tu guru kita pergi para perdana tu kan. 3 kali sebut, jangan sentuh isu raja, jangan sebut bab aurat. Apa sebab ramai orang tak kapih ni. Tak sebut itu bab aurat. Lepas tu soal lagi ke apa? Dah sebut berkenaan dengan bangsa ni, jangan kutuk bangsa tak boleh lah. Sebut je tak boleh. Sebut secara umum ya. Tapi aurat jangan sebut. Raja tak boleh. Aurat tu memang dia tekan benar. Anak tu dengar. Tuk guru kita kata, "Hai, parut lagu ni." Dia pula jual jangan sebut ni. Tu jadi apa tu? Sebab ada tuk teri tak tutup aurat lah. Bukan tuk teri, mak teri. Hak tak tutup aurat tu tak boleh. Jadi dia sebut jangan sebut sunnah. Anak kata tak apa. Anak tak akan sebut walaupun sepatah pun sunnah kata. Jadi dia kita sebut amalan Nabi. Ni hak Nabi buat. Kita tekan tu. Tak apa tu. Jangan sebut sunnah. Nampak kata je kuliah tu kuliah khas sekali-sekala, bukan kata nak main jangan sebut tu. Supaya kita kata jangan kata bodoh, kata tak cerdik tak apa, tak ingin sikit bodoh ni tak boleh. Buat apa tu? Tak boleh lah. Tak cerdik tak apa, enggak boleh kira lagi. Bodoh tak boleh. Tak apalah kita ra'i kata tak boleh lah. Tapi kita sebut, tapi kena sebut juga hak betul lah ke mana. Misalnya di sini kena sebut ni.
Baik, cuba kita tengok lagi di sini. Ini bara'atul istihlal, perkara-perkara yang akan dibincangkan di bawah bab yang ke-22. Membebaskan diri dari penghambaan diri pada makhluk, tidak bergantung dengan mereka dari segala sisi dan tidak gulu terhadap makhluk. Ini akan dibincang dalam bab ni. Sebab ni pintu atau jalan yang boleh bawa pada syirik. Memang dia tak jadi syirik lah, tapi kalau dibiarkan, bila dia subur perkara-perkara ni, dia pergi situ. Ujung jatuh dia tu, destinasi akhir dia. Jadi maknanya, sebab itulah kalau kita tengok Nabi ni, anak sebut sama dah ni, tapi hak ni pengukuhan lah. Apa Nabi bila orang buat baik kita, sebab manusia ni bila buat baik pada dia, dia akan sanjung orang itu. Kalau tak kena gaya, sanjungan itu dia boleh bertukar jadi melampau. Macam-macam sebab ni orang soleh ni, kisnya lak ni dia buat baik pada orang haji ya. Tapi dah kerana benda tu sudah berzamai, orang sudah ketahui kebaikan dia, kehilangan dia dirasai oleh masyarakat. Oh, dia orang ni sebut, orang ni puji, akhir sekali disanjung. Bila lepas mati tu lagi disanjung, lebih daripada semasa dia hidup. Takut jadi gitu. Sebab itulah Nabi bila orang buat baik kita, sebelum kita kata terima kasih, kena sebut dulu Alhamdulillah. Orang panggil jaga, kawah lalu hati tu, pagar selalu hati tu dengan akidah yang betul. Kau ingat sama, Alhamdulillah, terima kasih banyaklah awak bantu saya. Alhamdulillah. Kawan tu pun hak duduk tengah nak naik, dan bila orang puji nak napung, tak ada napung. Alhamdulillah YB buya ni. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Alhamdulillah, syukur pada Allah lah, sebab YB bantu saya. Jadi YB pun tak ada nak ambil gambar, nak istihad dalam WhatsApp tu. Kita pun ingat kepada Allah lebih daripada kita ingat pada dia. Baik. Gitu. Sebab tu benda-benda, sebab tu jadi gini. Kalau secara umum lah, dalam kaedah ulama, setiap ajaran sunnah semua menjurus kepada tauhid dan semua menjurus kepada lawan iblis dan syaitan. Ada ulama sebut gitu. Memang betul sungguh. Banyak kalau kita ngaji, kalau kita itu bab sunnah ni maqasid dan lawan syaitan. Apa dia suruh makan dengan tangan kanan. Walaupun setengah ulama kata hak ni tak sah, tapi ada yang kata walaupun tak sah pun, kalau dhaif pun boleh guna, sebab dia syaitan dia suka benda kotor, suka guna tangan kiri. Jadi hak tu kalau dalam syarah Nasai pun ada sebut, mak ulama kata hak ni nak lawan syaitan. Semua kita buat hak baik-baik Nabi ajar, semua bentuk lawan syaitan belaka sebenarnya. Jadi bila kita buat berlawanan dengan sunnah, maka perbuatan kita tu dia selarah dengan kehendak iblis dan syaitan. Hak tu jelas ulama sebut. Kena pergi ingat, kena faham semua tu. Baik, seterusnya kita pergi seterusnya. Yang kelima, mengerjakan dengan sempurna amal-amal ibadat yang zahir ni. Hak kita buat hak zahir, orang panggil bab-bab fiqh ni. Hak anggota badan maupun amalan ibadat yang berbentuk amalan hati, serta melengkapi kekurangan dia melalui sistem atau kaedah muhasabatul amal. Kena tulis itu melalui kaedah muhasabatul amal. Kita membuat semakan terhadap amalan kita. Kalau Imam Ghazali dia cadangkan sebelum kita tidur tu, kita kena ingat apa yang kita buat dalam hari ni. Jangan tertunggak sampai 2 hari, 3 hari. Setiap malam sebelum kita tidur, sebelum kita tidurlah, kita dah masa nak tidur, Nabi ajar kita mengucap 2 kalimah syahadat. Lepas tu boleh kecek dengan bini ke apa, dia pun sebut gitu, kita sebut gitu. Lepas tu masa tu kita ingat apa dia, kita mikir. Maknanya Nabi ajar kita suruh kita mikir apa dia kita buat hari ni. Hak tak molek tu kita esok kita nak ingat jangan buat gitu. Lepas tu ada ibadat buat tak sempurna, esok nekat untuk buat sempurna. Tu maksud semak. Orang panggil muhasabatul amal. Kena ada tu. Kalau tak ada hak tu, orang panggil lara lah orang itu. Orang panggil ghafil, lalai orang itu. Benda tu mudah, cuma nak membiasakan tu payah. Mudah, tidak berat pun, tapi nak membiasakan tu payah. Apa tu? Sebab dia tidak sesuai dengan kehendak iblis dan syaitan. Dia bercimnah tu. Sebab itulah kalau dalam kitab kita baca tu, fiqh doa dan zikir tu, dia tekankan juga tu. Doa dan zikir ni adalah merupakan salah satu mekanisme yang dibuat oleh agama untuk melatih kita biar kita ingat lebih banyak kepada Allah. Sebab kita ni akan ada masa tak ingat pada Allah.
Sebab itulah zikir tu salah satu doa-doa, zikir-zikir salah satu kaedah yang diguna pakai oleh agama kita supaya kita ingat kepada Allah. Ingat ni di kepala, di otak kita kata, tapi dia berkait dengan lidah, dia berkait dengan mata, dia berkait dengan telinga, baru jadi ada ingatan itu. Dia berkait dengan itu. Misalnya kita tengok sesuatu yang melambangkan kehebatan Allah, sebab tu Allah suruh kita tengok wa ilal ibil, misalnya wa ilas samai kaifaru, tengok langit bagaimana Allah angkat tinggi tanpa tiang. Tengok. Apa tu? Sebab tengok ni dia boleh menyebabkan ingat kepada Allah. Ingat tu dalam akal kita, dalam minda kita. Maka peranan anggota zahir ni adalah mendorong manusia ingat kepada Allah. Sebab tu Imam Syafi'i kata, bila aku nak baca Quran, aku lebih suka pegang mushaf. Sebab apa? Aku nak beri peranan kepada seluruh anggota aku supaya turut berkhidmat masa aku baca Quran. Mana semua tu jadi zikrullah belaka. Padahal dia ingat ala kepala, tak tengok pun tak apa. Itu Imam Syafi'i ada sebut. Baik, seterusnya, yang keenam, terlebih khusus lagi, dalil-dalil Al-Quran dan juga sunnah mengajak untuk menyempurnakan ruh dari ibadat. Orang panggil sifat ibadat. Ibadat ni dia ada ruh dia. Kalau puasa tidak ada ruh, kita tak ada laksanakan sifat puasa seperti Nabi ajar, kita hanya boleh sekadar sah, pahala tak boleh, hikmat daripada puasa pun tak boleh. Hak itulah Nabi kata boleh lapar dan dahaga saja. Semaya pun sekadar sah semaya dari segi fiqh, tak ada kelebihan sikit apa. Ruh tak ada, ruh semaya itu tak ada. Sini dia guna ruh ibadat, maksudnya sifat ibadat. Gapo dia perlu kita buat? Sebab sifat zahir ni dia banyak membantu supaya ruh ibadat tu jadi kuat, batin ibadat. Tu misalnya kita baca Quran. Hak zahir tu, disiplin zahir, kaid orang panggil adab baca. Apa tu? Sebab dia akan memberi kesan kepada orang panggil baca Al-Quran dari sudut rohani. Kena jaga zahir tu. Tu dia ada kaitan, dia tak boleh terpisah tu. Iaitu keikhlasan. Ruh ibadat ni ikhlas, tapi nak suruh sampai ke tahap ikhlas tu, dia perlu kepada orang panggil penglibatan zahir itu. Sebab itulah kita dalam agama kita ni dia letak dua lalu. Setiap ibadat kita nak buat, dia mesti niat ikhlas dan cara buat tu biar betul. Niat ikhlas pun cara tak betul tak jadi juga. Jadi bila orang kata, ada orang kata saya ni tak tutup aurat tapi hati baik, tak terpakai tu, tak jadi lagu tu. Sebab Islam ni hati baik dia kena tutuplah aurat tu. Hati baik dia kena baik baru jadi. Semata-mata kata hati baik tiba-tiba panggil teruk, tak ikut agama. Tu tak boleh terima tu. Kata-kata tu salah dalam agama kita. Baik, cuba tengok lagi. Selain memperkuatkan tauhid, syariat juga melarang hal-hal yang boleh merosakkan dan menjuruh pada syirik seperti. Hak ni enggak jelas benar kita bincang pada awal lagi. Islam ni bila dia kata tauhid, serentak tolak lalu syirik. Bila dia kata ibadat, kena tahu selalu adat-adat. Bila kita kata sunnah, kena buat selalu bid'ah. Dia serentak, dia tak boleh terpisah. Bila kita nak tegakkan yang hak, kena buat hak batil. Dia ada gabungnya dia tu. Sesuatu yang bersifat berlawan ni. Bila kita, tak mungkin seseorang boleh tahqiqut tauhid dalam keadaan bergeluman dengan syirik. Tak mungkin. Itu cara agama kita. Sebab itulah perkara ni dia panggil serentak lah. Kalau tengok dalam Quran banyak ayat guna tu. Apa ni, wa'budullah wala tusyriku bihi. Sembahlah Allah, lepas tu dalam masa yang sama tak boleh syirik kepada dia. Selalu dia selalu. Baik. Cuba kita tengok perkara-perkara yang berlawanan ataupun yang boleh menjejaskan tauhid, iaitu perbuatan syirik. Nombor satu, agama kita untuk memastikan tauhid itu sentiasa tahqiq dan murni, maka Islam melarang pelbagai perkataan dan perbuatan yang pada semua itu terlihat ada sikap ghulu terhadap makhluk. Kita nak bincang ini bab ghulu. Sesuatu yang perbuatan, kata-kata perbuatan yang boleh menunjukkan melampau, memuji, memuja, menghormati orang soleh tidak dibenarkan. Baik, kita tengok.
Tak sekira lah ada sahabat Nabi hok minum air darah bekas Nabi tu seorang tu yang Nabi tak uri dah lepas tu nya. Nabi pun tak tahu. Tak ada sahabat tahu. Dia buat sore-sore dia. Dia nak kita huk tu dia tak pegang air, dia kata. Dia minum darah bekas. Lepas tu dia mari tu Nabi tanya, "Mu kita huk mana?" Dia pun senyap. Dia kata dia minum. Nabi kata tak boleh. Adalah Nabi puji dia kerana semangat, tapi Nabi kata tak boleh. Tak boleh. Sebab tu saya nak tak pernah minta. Mari sikit darah tu kena. Saya nak tak pernah minta gitu. Jadi kalau kita perhatikan dalam agama kita ni, Nabi SAW dia tidak benar. Sahabat dia walaupun ada ayat Al-Quran kata tak boleh kecek dengan suara tinggi daripada Nabi, kena hormat ke Nabi, cinta kepada Nabi seperti cinta kepada Allah, bahkan tak akan mungkin dapat cinta Allah kalau tidak cinta kepada Nabi. Wajib, tak ada pilihan, umat Islam ni mesti kena ikut sunnah Nabi. Banyak ayat Al-Quran lagu tu. Tetapi Nabi tak benar sahabat dia layan dia seperti mana Yahudi layan Nabi dia. Misalnya dalam satu hadis kan, ketika Nabi berada dalam majlis, sahabat Nabi ada dalam majlis, tiba-tiba Nabi masuk dalam majlis tu, sahabat duduk ni nak bangun untuk memuliakan Nabi. Nabi tak benar. Setara tu Nabi tak benar dah dalam hadis. Tu hadis Bukhari tu. Sahabat dalam satu, rasa dalam masjid tak silapnya. Hadis ni duduk cakap, duduk sela, Nabi masuk, sahabat pun bangun nak memuliakan Nabi. Tak selawat, cuma bangun saja. Nabi suruh duduk. Mu jangan layan aku supaya seperti Yahudi layan Nabi-Nabi mereka. Setara tu Nabi tak wida. Gak kita Nabi mati ni selawat, bangun, letak kursi comel, kursi maharaja. Apa? Sebab di sana ada akidah bahawa Nabi ni selepas dia mati dia lebih hidup daripada semasa dia hidup. Itu akidah Berelwi tu. Sesak tu akidah taklih. Jadi perkara-perkara begitu kalau kita belajar hadis. Sebab itulah bagiannya kalau kita nak tengok metodologi Imam Bukhari, bila dia susun kitab Sahih Bukhari dengan hadis, dengan bab-bab dia tu, dia lebih menjurus kepada untuk menyerang ajaran salah zaman dia. Apa maksudnya? Makna metodologi Imam Bukhari, apa dia masalah masyarakat kita? Bila kita mengajar, pertama sekali kita kena tahu masalah masyarakat. Masa kita mengajar, kita kena tekan isu tu. Kena berat sikit dalam bentuk yang berhikmah lah, dengan cara yang baik. Baru berubah masyarakat ni. Kalau siapa pun kita tahu dah sini masyarakat kita bermasalah, tapi tak boleh sebut dia marah, tak sebut. Dia sebut bak gosok gigi, bak kelebihan buah-buahan tempatan. Tak boleh lagu tu hati-hati lah. Patut tak ada orang marah. Sebab tu ada tengok dalam kitab-kitab ulama kata pendakwah ni kalau tak pernah kena marah, macam tak betul. Sebab Nabi-Nabi semua kena halau, semua berhijrah, Nabi-Nabi semua bermasalah dengan masyarakat. Tiba-tiba dia tak pernah marah pun. Sebab ada setengah ustaz tu kalau sesuatu yang bercanggah dengan amalan masyarakat dia tak sebut. Sedangkan hak tu lah sepatut kena tekan kan, dengan cara berhikmat. Sebab tujuan kita baca hadis, baca Quran ni nak memperbetulkan kesilapan. Tiba-tiba hak silap kita, dia takut orang marah. Hai, ni masalah besar ni tu guru lagu ni. Tak kena tak. Patut tak cakap baca hadis tak jadi pun. Ia duk tekan hadis bab ziarah ya. Ziarah orang sakit. Tak kena lagu tu. Hak tu kena tekan ya, tapi hak gapo dia sebenarnya? Misalnya contoh kita kata tak. Sebab kitab-kitab lagu ni juga. Hak ni memang betul zaman kita dah ni. Zaman kita. Tu kena ingat, itu metod Imam Bukhari tu. Dia nak suruh pokok Jahmiyah, pokok Mu'tazilah, Khawarij, pokok menganggap bahawa amalan dengan iman ni tak ada kaitan langsung. Buatlah gapo pun. Misal pokok kita kata ke dia Jahmiyah, pokok Murji'ah misalnya. Mari tu kita kena faham kau itu. Jadi kalau kita faham gitu, kita kata munasabah baru kita faham. Patut Nabi kena marah. Sebab apa? Sebab selain daripada Nabi puji masyarakat jahiliah dalam amalan mereka yang sesuai dengan agama, hak tak betul Nabi perbetulkan secara berterus terang. Nabi sebut tak betul. Nabi kata Tuhan Isa ya. Sebut mana? Di tengah-tengah masyarakat sembah berhala. Tengah-tengah masyarakat sembah berhala. Tak ada seorang bukan cik kata Tuhan Isa. Nabi sebut Tuhan Isa ya. Kul huwallahu ahad. Tak marah mana? Tapi Nabi kena sebut
Tapi cara Nabinya, dia buka wacana terbuka. Okey, siapa nak bahas? Mari kita bincang. Mari kita bincang. Itu cara Nabi SAW. Baik, kita ni tak sampai tahap tu kita yang sekadar ngajar, tak pernah kena kutuk pun. Ada lah sekali-sekala tu dah. Sikit-sikit boleh tanya jelek pelik apa, no. Bukan dia kekeh peti kita pun, no. Orang marah setara mana ya. Paling tidak dia tarik gitu yalah. Cuba tengok lagi. Poin nombor 1 tu penting benar. Anda sebut sanad Nabi ke sebab tu kita tak bunyilah. Tidak berlaku secara berleluasa. Dan sahabat ciri-ciri tak buat, tidak nampak jelas kata. Betul dalam hadis kita tidak nafi. Isteri Nabi Aisyah dah hak lain pun sebut. Dia kata, tapi hak ni ulama bahas dari sudut kemesraan dan tabarruk misalnya. Sebab tak nak kata hak ni anda sebut ni dengan maksud jangan buat pada orang lain gitu. Suami isteri tak apa, misalnya Aisyah antaranya. Dia kata bila dia pergi makan, bila dia pergi Nabi makan daging tu ada ditulis macam pohon lah. Pohon kambing ke dia bakar tu Nabi kekeh. Dia akan kekeh situ tujuan biar mulut dia, lidah dia, air dia ni kena tempat Nabi gigit tu. Hak tu suami isteri Nabi berkat muka Nabi. Dan Nabi pun dalam riwayat kalau dia minum air ke apa, kalau Aisyah minum air, dia akan ambil air cawan tu dia minum. Dia tengok, Aisyah kata dia buat gini, tengok mana tempat bibir Aisyah. Dia akan hak tu untuk suami isteri. Takkanlah Nabi nak ambil berkat dengan Aisyah. Hak Aisyah buat tu dia kata nak ambil berkat Nabi. Jadi Nabi buat gitu juga lagu mana pula. Sebab tu ulama dalam bab kekeluarga dia nak ayatnya kemesraan. Lepas tu Nabi waktu mandi bersama isteri dia. Tidak pak kita ni seminggu je. Lepas tu tak ada. Kena buat pulak nampaknya. Kena buat pulak. Kena cari cetung. Kena cari cetung pula. Kenapa hal tu? Lepas tu adalah sahabat Nabi, ada dalam hadis sebut. Bila Nabi makan dalam majlis sahabat, Nabi daging, Nabi ambil, Nabi gigit, Nabi letak. Hak tu setengah ulama kata sengaja Nabi buat gitu. Sahabat pun ambil. Tapi tidak berebut. Ana tengok dalam internet tu berebut, lari cawat tu. Nya kejar, berebut. Supaya dia ambil air lain. Musim dalam masjid, tu guru sengih tengok serabut perut kita kelih. Tok guru kita nak basuh kereta dia tahu cakap basuh kereta nak basuh dia tak mai ngaji jangan tinggal kelas. Selok kita kelik. Cakap basuh kereta dia kata. Ngaji kat sungguh. Tak perlu hak ni anak basuh diri dia kata. Pelik apa? Dia tak si benda-benda gitu. Nak khidmat pada ilmu tu lebih itu lagi. Khidmat pada kitab-kitab hadis tu. Jadi kalau kita perhatikan Nabi tidak budaya ke tu. Sebab tu Sayyidina Bakar tak pernah kita sebut Sayyidina Bakar. Cuba mari sah hadis. Sayyidina Bakar duk berebut dengan Sayyidina Umar cawan Nabi. Cuma mari. Tak ada. Jadi hak kata duk berebut tu sahabat mana? Hak biasa-biasa. Hak besar-besar tak relax dia tahu dah. Nabi tidak nak gitu. Molek ajaran itu. Kalau kita nak berebut gelas lagu tu ayah kita lebih molek lagi kita buat. Mak kita minum so kita biar kena bila. Lebih baik lagu mana daripada tok guru isap okok. Dan bagaimana lebih tu lagi popok dia isap okok belaka. Isap okok secara berjamaah. Bukan sekat zikir berjumpa, isap okok berjumpa. Baik. Jadi hak tu kena ingat tu. Jadi bila kita belajar hadis, kita kena tahulah tu. Patu ada siapa bila Nabi ludah kami air ludahan yang tubuh bila tu berlaku. Dalam peperangan dalam kitab Syiah pada sebut. Rupanya hak tu dari segi psikologi. Jadi popok kafir tengok dia kata tentera Muhammad. Hak nak Muhammad ludah dia ambil air ludah semua tubuh dia. Dia kata kalau lagu ni pengikut dia tak lari, dia tak tinggal bos ni. Dia tak tinggal ketua dia ni. Akhir sekali jadi menimbulkan kegerunan, ketakutan dalam tentera kafir. Tapi di Madinah tak ada buat hijab lagu tu. Sebab tu ulama kata hadis tu hadis dalam konteks strategi perang saraf dalam peperangan. Jadi kita kena faham molek tu Nabi memang takut tersalah. Mak kita, ayah kita lebih kita hormat pun Nabi tak suruh buat gitu. Baik, yang kedua melarang tasyabbuh. Ni istilah besar ni. Iaitu menyerupai orang-orang musyrik ataupun orang-orang yang mana perbuatan itu menjadi amalan agama dia.
ataupun menjadi amalan puak-puak sesat sebagai syiar kumpulan mereka, kita tak boleh buat benda-benda lagu tu. Kerana ini membuat orang condong pada syirik. Sebabnya secara alami kita kata, secara fitrah manusia ni, ataupun orang yang salah ni, misalnya Yahudi ke, salah satu bentuk orang panggil dakwah, kita nak mengajak seseorang kepada ajaran kita akan mendekatkan dia dengan cara hidup. Sebab tu Nabi tak benar. Misalnya cara hidup orang kafir macam mana, kalau kita ikut cara hidup dia, tak jadi kafir kita, tetapi bahaya. Sebabnya dengan mengikut cara hidup, dia akan naik satu tahap, akhir sekali dia terima dengan agama itu sendiri. Sebab tu Syiah dulu, ingat ada Syiah dulu. Anda sebut sejarah Syiah sikit dalam konteks perbincangan kita. Sebab tu Syiah ni pada peringkat awal, selepas tahun 79, naik gerakan Islam, revolusi Islam lah dikatakan. Walaupun ulama-ulama di timur kata dia ni revolusi Khomeini, bukan revolusi Islam, tidak. Tak apalah tu dari segi slogan itu. Dia bawa mari Syiah, yang bawa mari Syiah ke Malaysia ni, dia kata kita Syiah sendiri sudah terpalit dengan Syiah. Dia dididik oleh Syiah sana, kena bercakap, kena guna perkataan begini. Kita nak ikut Iran ni dari sudut cara berpolitik saja. Dia mari tu dulu. Budaya kerja, kegigihan ulama, dia tulis kitab sampai 100 pula. Kita nak ambil kegigihan, kita tak si akidah dia. Sebab tu ulama kita kata tak boleh. Sebab apa? Bila kita ikut dia, lama kelamaan dia akan timbul mahabbah, kasih kepada ajaran dia. Daripada situlah mula dia kata, tak boleh. Kenapa Iran berjaya? Sebab dia bukan sekadar politik, dia ada akidah dia. Kita ni apa tak berjaya? Sebab kita ambil politik saja. Kita kena ambil akidah dia sekali baru berjaya. Dia akan pergi situlah akhirnya. Tu hadiah, tu cara dia. Sebab itulah Nabi tak suruh apa-apa. Sebab orang-orang cerdik ni bila dia nak ajak pada ajaran dia ambil dulu sudut biar kita serupa dari segi cara hidup. Serupa tu dulu. Lepas tu kita cuba dakwah secara sedikit demi sedikit. Penyerupaan hidup tu merupakan satu bentuk metodologi dakwah. Sebab itulah hadirat perkara ni Nabi tak beri. Tak boleh serupa. Bila serupa situ dia akan meningkat naik. Dia tidak akan mati di situ. Tu bahaya, tak boleh. Tak boleh. Kan anda sebut sama lah. Kalau dalam kitab syarah Al-Adabul Mufrad tu, zaman dulu ada orang ajaran salah ni, dia menjadikan warna merah sebagai syiar ajaran dia. Maka ulama kita pada waktu tu sebagai nak menyekat dan nak menimbulkan perasaan benci pada ajaran salah tu, dia tak benar anak murid dia guna pen berwarna merah. Cikgu raih kertas guna pen hitam gitu. Dia tak sebut oleh tu anak tamu. Tak boleh guna pen merah. Apa? Sebab merah pada tu menjadi syiar ajaran salah zaman tu. Enggak cepat kita lah ni pun ada. Misalnya, contoh ni hak tu guru kita sebut, lepas tu kita baca pada sebut. Misalnya kalau di India dulu, dia syiar satu ajaran salah, dia panggil serba hijau. Popok berelui. Kadang-kadang baju dia hijau lagi. Dan ada cara belik khusus lah. Maulana kata kita tengok serba dia, kita tahu dia puak-puak ni. Sebab ulama sana dia tak benar nak murid dia pakai serba lagi tu. Sebab ni puak-puak dia, syiar dia. Dia mari Malaysia pun Maulana kata kita boleh cek ni puak-puak ni. Dengan cara dia pakai serban kita boleh tahu. Sebab tu syiar tak boleh pakai serban. Tak usah pakai. Tak usah pakai. Kita kena ingat gitu. Tetapi kalau pakai misalnya sahabat Nabi bui sokok Parsi. Sokok Parsi tu memanglah orang Parsi pakai, tapi bukan hak agama dia. Nabi pakai. Jangan terbuat, jangan pokok kita jangan terbuat mari pakai piah kecil kepik ngapen mari dalam kuliah Maulana. Jangan terbuat kerja lagu tu. Lepas tu mula tahu rambut boleh jalo kau ni tak. Gulu. Jangan bawa lagu tu. Biar nampak comel mu. Tak boleh. Apa tu? Tu syiar agama dia. Orang tahu dia lalu tengok lagu tu Yahudi lah tu. Tak boleh. Lepas tu kalau pakai piyah ada label tu tanda tu. Nampak dia tak teropoh sini misalnya. Tak usah. Sebab tu dia tanda ajaran. Tanda ajaran tu. Gimana mana pada orang boleh tahu ni puak ni, orang boleh. Makna tu tanda dia lah tu. Siapa di masjid, pagar masjid buat tanda teropoh tu. Dengan mihrab buat. Akhir datang kita akan bincang.
ulama tak benar tu, kalau siapa tahap tu ulama tak benar pergi dah. Kalau tak boleh pergi dah masjid tu sebenarnya. Kalau siapa lagu tu sebenarnya. Memang tu tanda dia. Tanya siapa-siapa kita, tanda apa dia ni. Buat tarikat tu lah tu. Semua kita duduk mana-mana pun. Rupanya bukan di Malaysia saja. Lambat tu seluruh dunia ada. Tengok dalam internet. Dan sebelum hari Malaysia ada duduk tempat lain dulu tanda tu. Tak boleh kalau siapa gitu. Apa merah ulama tak benar dulu. Kira. Gitu Baik, sikit lagi, nak ambil sikit lagi. Jadi tasyabuh ni tak boleh, kena tahulah. Kerana akhirnya kalau ada berlaku tasyabuh, dia akan jadi condong kepada ke arah ajaran itu. Hal tu tak sih. Baik, yang ketiga, melarang perkataan maupun perbuatan yang besar kemungkinan boleh membawa kepada syirik. Semuanya adalah dalam rangka saddud dzara'i. Kita nak jaga bahaya yang akan berlaku kepada tauhid, supaya tauhid itu sentiasa murni secara tahqiq. Itu tujuan dia. Jadi syariat melarang semua sebab yang boleh membawa kepada syirik. Semuanya itu adalah rahmat bagi orang beriman, supaya mereka dapat mewujudkan hakikat mereka dicipta oleh Allah ni untuk pastikan ubudiyah. Allah cipta kita ni untuk ubudiyah, untuk sembah dia, untuk mengabdi. Jadi sesuatu yang boleh menghalang tujuan penciptaan kita, jangan kita buat. Kalau buat juga berdosa besar dan silap-silap hari bulan jadi kafir kita. Na'udzubillah min zalik. Gapo dia tujuan kita diciptakan? Untuk beribadat kepada Allah secara lahir dan secara batin, serta kita kena sempurnakan ibadat tersebut agar ia sempurna, supaya kita dapat kebahagiaan dan keberuntungan di hari akhirat. Dalil-dalil di atas perkara yang disebut, kalau dia sebut tadi daripada awal tu, dalil dia kemukakan di sini. Banyaklah dalil dia. Itu kita bincang kemudian. Sebab tu ada kata bara'atul istilah ni satu istilah yang ulama guna, hak dia bincang di perkara awal ni, inilah poin-poin yang dia akan bincang akan datang. Begitulah. Okey, kita berhenti setakat tu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Ana suruh balik pada pengusi kita lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita buka kalau ada soalan. Soalan yang panas sikit. Cuaca di luar sejuk. Kalau ada soalan, silakan. Ustaz, soalan nombor pertanyaan nombor 2 lagi. Okey, nombor 2 ni muka surat pertama dah. Surat pertama 42 ni. Membatasi ketergantungan hati hanya pada Allah, berharap, takut. Ustaz ada bagi contoh kan? Macam mana ada satu video yang disebar, video pendek. Dia kata kalau kita ni kata macam ni pun jatuh syirik kan? Dia kata kalau ada seorang pelajar tu dia dapat sambung belajar ke universiti, kita pun kata masuk universiti tu insya-Allah lah masuk universiti kan, cerahlah masa depan tu jatuh syirik dah kecek lagu tu. Moga kita telah mengambil sifat Allah tahu masa depan. Okey, terima kasih. Jadi bagi anak lah, perkara itu percakapan biasa. Kita tidak letak mana dengan sebab masuk universiti, mana kerana itu yang menjadi penentu bahagia terhadap masa hadapan kita tu. Anak tak ada orang beriktikad begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, perkataan begini kalau kita baca dalam kitab lah, jenis kecek gini dia panggil percakapan biasa manusia. Sebab tu dia sebut sebagai hal ni dia panggil tafaul, dia panggil. Istilah tafaul ni mana sempurna baik. Biasanya orang panggil secara kehidupan biasa bila masuk universiti ni kan. Nak masuk universiti tu kena cerdik tu. Mana bila masuk situ tu, kalau lepas itu cerah masa depan ni, maksudnya kita kata peluang kerja dari sudut itu. Bila orang cerdik dia dapat tempat dalam masyarakat. Tapi universiti itu salah satu platform dia sekadar itu, secara tafaul. Secara tafaul. Itu harapan kita, sekadar itu saja. Supaya kita katalah, supaya kita kata makan ubat ni, ramai dah orang sembuh dengan ubat ni.
Hak tu kata-kata biasa tu. Hak memanglah hak molek kata insya-Allah. Hak tu moleknya. Nah, tapi kalau kata kita jadi syirik, dah ulama tak semudah tu. Tak semudah tu. Kalau dalam kitab fiqh tu kita duk ngaji pondok ni pun, mujo ada asal tu kalau tidak orang curi masuk. Tu pun syirik kecil tu. Setengah kata dak tu perkara biasa. Sebab apa? Asal ni fungsi dia Allah buat untuk tu. Suara dia sensitif. Sebab tu dia tidur, dia tak kepala dia atas tanah tu, dia sensitif pada bunyi, getaran dan sebagainya. Adalah hikmat dia sepanjang lah. Tapi ada kelemahan dia. Kau baca dalam artikel tu ada kelemahan dia. Kalau bunyi sesuatu kan, kalau dia dengar apa dia tak tahu, dia ralik dengan benda tu. Ada juga kelemahan sepanjang, ada juga dia ralik. Bagaimana tidak jadi masalah tu. Walaupun kalau kita elok bercakap begitu lebih baik. Tapi hal tu bagaimana sekadar tafsir sempurna baik. Sebab masuk universiti ni kira-kira dalam kehidupan dunia secara orang panggil hukum sebab musabab, kira-kiranya baiklah. Tapi selama mana hak di universiti jadi tak baik, tak sesak sama mana. Hak anda kata tak percaya pada Quran tu, orang jadi best student tu. Hak tak percaya pada Quran tu buat apa tu? Dia bukan rosak di universiti, dia rosak semasa di universiti, tetapi bukan kerana pensyarah, kerana mak saudara dia. Dia orang Kelantan, mak saudara dia duduk di Shah Alam, dia ngaji sana, dia rapat dengan mak saudara dia. Mak saudara dia menyesatkan dia. Sampakah hari ni tak percaya pada Quran. Dia kata kerana macam mana ustaz dia boleh percaya pada Quran 1000 tahun lebih. Dia tanya anak, dia tanya kita, dia pun pelik. Dia pelik pada kita, pelik dia pelik kita. Mana tu panggil sesat. Cerdik yang kira lah best student. Masa ngaji di SMIC, dia ngaji di SMIC dulu. Tak tahu nama dia usih kena tak tahu tu. Kita sebut semula nama tu. Bagaimana itu tafaul saja, tidak jadi masalah tu. Begitulah. Itu secara tafaul. Satu lagi dia panggil tasya'um. Tasya'um ni mana sempurna buruk. Hak tu ulama lebih tekan ke hak tu lagi tak boleh. Misalnya kalau tengok berita gini ada orang nak mati, tengok buat tu, hak tu Nabi tak benar. Hak tu memang amalan khurafat. Tak boleh. Tu tasya'um dia panggil sempurna buruk. Supaya kadang-kadang boleh membawa pada syirik. Misalnya antara tasya'um yang berlaku di zaman Raja, dia guna tiarah, dia guna burung. Misalnya hak nak pergi nego ke ni disebut dalam beberapa syarah, dia nak pergi nego kumpulan pedagang-pedagang ni, bila dia nak lepas ke orang bawa barang perniagaan dia ke Syam tu masuk Palestin lah dulu. Nak pergi nego tu berbulan-bulan pergi ke, dia buat satu upacara supaya mengelak daripada berlaku kecelakaan dalam perjalanan, supaya tidak dirompok oleh pelanu darat dan semacam-macam lah. Dia guna burung. Hak buat ni adalah kahanah tutup bomo zaman dia. Dengan cara dia pegang burung ni, dia sebut dalam syarah. Dia hak ni di Iran berlaku sampai hari ni. Anda tengok dalam internet. Dia guna burung lah. Burung kecil warna-warni, comel lah burung tu di Iran. Jadi dia pegang burung, tapi hak burung anda tahunya adalah tu burung merpati. Dia guna burung merpati, dia letak. Dia baca, dia jampi lah. Adalah baca dia. Dia lepas burung. Kalau burung terbang ke sebelah kanan, dia panggil tafaul. Molek lah tu. Tapi kalau burung terbang ke sebelah kiri, dia panggil tasya'um. Tak molek. Jadi kena buat satu upacara supaya hak tak molek tadi jadi molek. Dia panggil upacara nak talak bala. Maka Tok Bomo ni buat lah. Tok Bomo buat ni boleh pilih banyak. Tok Bomo cari makan dia panggil ni. Tok Bomo cari makan dia buat. Gak ahli korporat ni dia bayar mahal. 10 orang pergi maya ajak tempat korporat ke, saya nak kata 500 riyal. Tu email. Kalau maya biasa ni 100.5 gitu ya. Kalau korporat kada 1000 dia boleh beri muka korporat. Tu pun begitulah juga. Tu zaman tu berlaku, dia panggil tasya'um. Dan dia ada upacara tolak bala tu. Upacara itulah sebenarnya dia buat, dibayar kepada bomoh tu. Okey, ada soalan lagi itulah. Saya nak lagi pada tajuk. Bila masa kita dia jadi tewi. Biasanya sebab asalnya masa mula-mula Nabi meninggal, ada orang suka sedang dia gini ni puasanya Maulana pun kita apalah sesebut acak kali, cuma peringat tinggi dia dulu Syiah ni, maksud Syiah tu sendiri dulu pada mereka awalnya dia berkait dengan
politik. Bahkan kalimah Syiah sendiri itu dari Quran pun guna dengan maksud kumpulan. Dengan maksud Syiah ni mana kumpulan. Jadi zaman tu bila Nabi wafat, keluarga Nabi lah dia kita sebut Bani Hashim tu, mereka ni calonkan Sayyidina Ali lah. Jadi puak-puak Ansar ni dia ada calon dia. Puak-puak ni enggak kabilah tu ramah. Semua tu ada jasa belaka dalam agama tu. Masing-masing sebutlah kita sepatutnya. Berkongsi tak apa. Mana jawatan Perdana Menteri tu, kalau kita kata di Indonesia lah, jawatan ketua pemerintah Khalifah Rasulullah ni 3 orang, 4 orang tak apa. Masing-masing pegang jawatan pemimpin tertinggi. Sebab masing-masing kaum ni ada sumbangan besar semua pada agama. Begitu cerita dia. Jadi kumpulan hak sokong Sayyidina Ali dia panggil Syiatu Ali. Syiah Ali lah. Hak tu bab politik semata-mata. Tak ada lagi akidah-akidah hak sesat ni. Tu dia panggil Syiah Mufaddilah. Dalam istilah ulama dia panggil Syiah Mufaddilah. Hak ni tak ada masalah. Hak ni dia bermulanya selepas tu. Kebanyakan ulama kata ketaranya timbul gerakan ni adalah di zaman Sayyidina Ali. Ni ketara. Setengah kata dak, zaman Sayyidina Osman tu ada dah. Dana lebih terima zaman Sayyidina Osman tu ada dah ni gerakan ni. Dia panggil gerakan Abdullah bin Sabah. Jadi di tengah-tengah masyarakat Madinah tu, cara dia guna modus operandi dianya, bagaimana kita nak merosakkan hubungan sahabat dengan dia mengangkat sebahagian, dia menjatuhkan sebahagian. Jadi siapa yang kita nak angkat dan siapa yang kita nak jatuhkan? Dia kata umat Islam ni kita kena mainkan perasaan umat Islam, kita angkat keluarga Rasulullah. Hak kita panggil Ahlul Bait. Lah ni lebih terkenal dengan Habib. Allah ni. Jamak dia Habaib dia panggil. Kalau dulu tak guna istilah itu, dia guna istilah Ahlul Bait, keluarga Rasulullah. Dia angkat. Siapa dia keluarga Rasulullah yang paling menonjol? Tak ada. Masa tu Sayyidina Hasan Husain tak ada pengaruh apa. Budak-budak kecil lagi. Sayyidina Husain Hasan tak boleh. Nak angkat pun tak boleh tu. Angkat Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni menantu Rasulullah, sepupu lagi. Sahabat nombor 4, angkat. Dia angkat tu tinggilah kelebihan begini-begini sebut. Mereka awal tak ada lagi akidah berkait dengan Sayyidina Ali. Bila dia bermula kata Sayyidina Ali ni imam, dilantik oleh Allah, di situlah baru dia banyak doktrin-doktrin yang berkait dengan akidah dia letak Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni Tuhan tak akan mati. Baik, jadi dalam masa yang sama dia akan cerita keburukan sahabat. Mana angkat keluarga Rasulullah, jatuh ke sahabat. Di situlah bermula ulama kata Rafidah. Maknanya Rafidah ni makna melampau dari sudut mengangkat keluarga Rasulullah sampai ke peringkat hulu. Kita dah bincang ni. Dan menjatuh ke sahabat sampai peringkat mengkafir ke sahabat, kecuali beberapa orang yang boleh dibilang dengan jarinya. Situ bermula. Jadi makna zaman Nabi, zaman Sayyidina Bakar, zaman Sayyidina Umar tak muncul lagi. Tak muncul lagi hakikatnya. Kita terima itulah. Hal tu kebanyakan ulama terima. Zaman Sayyidina Uthman tu. Sebab Sayyidina Uthman ni lembut, dia boleh guna. Lepas tu satu lagi, masyarakat Islam sudah semakin meluas. Terdana adalah sudut-sudut kelemahan Sayyidina Uthman tu, terlalu lembut misalnya. Itu antara yang disebut oleh ulama. Jadi situ mulanya, situlah mula orang panggil gerakan Abdullah bin Sabah. Dia 7 perkara dia akidah dia buat. Pertama sekali, imam dilantik oleh Allah, bukan manusia lantik, maknanya melalui wahyu. Yang kedua, isu raja'ah apa semua tu, pada Sayyidina Ali ni wakil Tuhan, macam-macam sebut 7 perkara disebut. Ada buku saya pakai kecil buku tu. Tajuk buku tu Ibn Sabah, Hakikatun la khayaliyah. Abdullah bin Sabah adalah realiti, bukan khayalan. Dia bincang situ. Asah Ibn Sabah. Jadi ketujuh-tujuh ataupun setengah ulama kata 9 doktrin agama yang dibuat oleh Ibn Sabah tu semua ada dalam Syiah Imam 12 sekarang ni. Ada belakang tu. Sebab itulah bila persamaan itulah ulama kata itulah pengasas dia. Gak dia tak ada khilaf tu. Abdullah bin Sabah ni Yahudi. Jadi dalam kitab-kitab baru anda baca ni, jadi macam mana tu Abdullah bin Sabah? Dia tidak khija. Dia boleh rang seluruh Mekah tu tidak sebut Madinah. Dia boleh pergi ke Kufah, Basrah,
ke kawasan Iraq, habis licin dia pergi. Banyak tempat dia boleh pergi. Duk rang, duk pusing tu lah. Di zaman Sayyidina Osman dia duk pusing tu. Dia ke Mesir. Di Madinah dia tak berjaya. Dia boleh mempengaruhi masyarakat di Iraq. Beberapa tempat di Kufah, pusat dia dikatakan qalbul Syiah, jantung Syiah di situ. Di Mesir dia boleh pengaruhi. Macam mana dia boleh ada duit? Nak berjalan dia perlu duit. Dia boleh pengaruhi. Sebab itulah ulama kita kata kemungkinan besar payah kita nak tolak dia ni ada orang support dia. Sebab dia bukan seorang tu. Dia ada kumpulan dia. Tapi dia kepala. Tak silap anaknya dia ambil masa berbelas tahun nak bina karakter dia. Dia masyarakat Islam Timur, dia ni orang soleh, dia masuk dalam masyarakat Islam. Bila orang Timur dia orang soleh, siapa perekat dia mengajar agama. Selepas tu dia masuk sikit-sikit. Itu bahaya boleh. Jadi gitu. Jadi bermula dia ni hak jelasnya zaman Sayyidina Ali. Tapi zaman Sayyidina Uthman pun ada dah gerakan Abdullah bin Sabah. Bapa ulama kita dia serupa dengan dia tu. Serupa Syiah ni dia mengasah sebab ajaran dia bawa tu ada belaka. Kalau Syiah Imam 12 ni komplit ada hak dia ajar. Raja'ah misalnya. Raja'ah tu dia juga. Taqiyah dia juga. Enggak taqiyah ni semua Syiah tak ada Syiah kalau tak ada taqiyah tu. Begitulah lebih kurang. Buku ni kalau ada terjemah molek benar lah. Ibnu Sabah Waqi'ah la khayaliyah. Ibnu Sabah ni adalah realiti bukan khayalan. Okey? Okay, ada soalan lain gitulah. Nampak tak ada macam Ustaz. Okey. Jadi kita alhamdulillah pada mengucapkan jazakallahu khairan katsir kepada Ustaz atas perkongsian ilmu. Sebelum kita bersurat minggu hadapan insya-Allah minggu hadapan insya-Allah kuliah terakhir hadis Bukhari untuk tahun ini bulan 12 tu memang biasalah Maulana tak mengajar lah, dia cuti. Jadi kira-kiranya minggu hadapan ni kuliah hadis Maulana tu kira yang terakhir lah insya-Allah untuk tahun ini. Ini jumpa hadir belakang. Jadi kita akhiri majlis dengan membaca tasbih.